Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ni, insyaAllah, untuk berkongsi serba sedikit tentang pengalaman, yang juga perjalanan sebagai auditor. Okey. Dan macam biasa, setiap malam pukul 9.30 kita akan bersama untuk sembang santai, bersama dengan saya Fakrul Anwar, Mentor Hashim Sanda. Dan insyaAllah juga saya akan berkongsi serba sedikit tips untuk kita teruskan perjalanan kita, karier kita dalam safety, dan apa peluang-peluang yang kita perlu lihat selain daripada maybe tugas kita sebagai safety officer, triple S ataupun safety coordinator ataupun maybe safety practitioner dan sebagainya. Okay, so hi. Okay, siapa yang ada malam ni, say hello, bagi salam. Assalamualaikum, selamat malam. Malam ni saya ada dekat dalam kereta lah ni, because why, baru je keluar sekejap tadi, dan orang kata recharge sedikit dekat luar selepas satu hari bersama dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita pada hari ni untuk program Intensive OSH Professional untuk hari kedua. Okay, hari ni kita belajar apa dia? Kita belajar on communication. Apa dia? Communication. So, hai, apa khabar? Satwan, apa khabar? Syarma. Okay, siapa yang ada kat sini bagi salam. Assalamualaikum. Okay, so malam ni kita ada dalam kereta je ni. Tapi macam mana saya bagi tahu, walaupun dalam kereta ke, dekat mana saya ada, doakan kesihatan saya untuk saya berkongsi setiap malam pukul 9.30 dalam 15 hingga 20 minit untuk bagaimana kita boleh merancang masa depan kita, bagaimana kita boleh membuat sesuatu dengan lebih baik. Hai Jacqueline, apa khabar? Satwan. Okay, say hello, say Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Okay, hai Biza, apa khabar? Dan jangan lupa tolong share, share dengan like, share dengan lebih daripada 10 grup yang anda, 5 grup yang anda ada, boleh? Okay, good. So, malam ni saya nak share tentang bagaimana kita nak bermula sebagai auditor. Okay. Kerana apa? Saya selalu bagi tahu, sebagai seorang safety practitioner, kita kena ada simpan dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam benak kita, untuk satu masa nanti kita terlibat sebagai auditor, konsultan dan juga trainer. Betul? Saya bagi tahu. Kerana apa? Tugas kita secara tak langsung di tempat kerja. Sebagai safety practitioner, kita juga terlibat dalam apa dia? Training. Kerana apa? Kita buat induction, kita buat toolbox, betul? Kita buat briefing. So indirectly, itu adalah peluang anda untuk brush up skill kita sebagai trainer. Dan ingat juga, kita juga menasihati majikan. So bila kita menasihati majikan, indirectly we are exercising our duty as a consultant kepada majikan, penasihat kepada majikan, betul? So indirectly we are exercising our task sebagai consultant. Okay, good. Hai, okay, siapa yang ada kat sini tolong bagi salam. Selamat malam. Assalamualaikum. Hey, senyap je. Okay, kam? Okay, good. Okay, bagus. So malam ni saya nak share sedikit bagaimana kita nak bermula untuk jadi seorang auditor. Okay, bagaimana nak bermula untuk jadi seorang auditor. Okay, siapa yang nak tahu rahsia ni? Bagi tahu, saya nak tahu. Okay, saya nak share. Kalau kita nak jadi auditor, mana kita nak mula? Dan bagaimana nak bermula? Because ini juga satu soalan yang biasanya orang tanya saya. Oh, Encik Fakrul, saya teringinlah nak jadi auditor. Oh, Encik Fakrul, saya nak ada pengalaman lah nak jadi auditor. Saya bercita-cita nak jadi auditor, tapi mana nak mula? Okay, where to start? Okay, siapa nak tahu? Tulis kat tu. Saya nak tahu bagaimana nak mula langkah sebagai auditor. Okay? So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan karier sebagai auditor sejak tahun 1998 lagi, 97-98. Okay? So, waktu itu permulaannya adalah di mana ISO 9000 ada, kita ada ISO 14000 dan kita ada masa tu adalah OSHA 18001. So apa yang berlaku is, untuk anda mula dan explore, okay, tugas-tugas dan karier sebagai auditor, nombor satunya, anda mesti ada pengetahuan berkaitan dengan standard.
Berkaitan dengan apa? Standard. Kerana apa? Untuk menjadi seorang auditor, dia mesti berpaut ataupun bersandar kepada standard atau requirement. Okey, boleh? So, pengetahuan tentang standard penting. Apa pengetahuan tentang standard yang anda tahu? Standard, kalau kata kita ada terlibat dalam quality, we talk about ISO 9000. Kalau kita terlibat dalam environment, kita talk about ISO 14001. Dan sekiranya kita terlibat dalam safety, kalau dulu kita ada OSHA 18001, kalau dulu kita ada MS 1722, betul? So sekarang kita ada apa dia? ISO 45001. Okey, boleh? So bila kita nak melibatkan diri sebagai seorang auditor, kita kena tahu kita mesti ada pemahaman tentang standard. So that's why saya selalu tekankan, apabila ISO 45001 keluar, kita sebagai orang safety kena bersedia, kena belajar, kena tahu, kena khatam tentang ISO 45001 ni. Okey, boleh? So that's why untuk kita jadi auditor, kita mesti bersandarkan standard. So standard yang paling mudah dan paling berkaitan dengan safety adalah ISO 45001. Ingat tu. So bila kita ada pengetahuan tentang ISO 45001, indirectly kita akan apa dia? Kita akan ada requirement yang kita follow. Requirement yang kita akan refer sewaktu kita nak mengaudit. Kerana apa? Audit mesti berlandaskan requirement. Audit mesti berlandaskan standard. Audit mesti berlandaskan audit criteria. Apa dia? Audit criteria. So therefore, bila anda nak jadi seorang auditor, pertama sekali anda kena khatam tentang standard requirement. So apa yang anda kena tahu? Nombor satu, anda kena tahu tentang awareness, understanding of the standard. Itu penting. So yang kedua, anda kena tahu juga tentang dokumentasi tentang standard, requirement on the standard. Okay, itu pasti on that part. Dan yang ketiga, anda kena tahu juga bagaimana nak melaksanakan audit dalaman menggunakan standard tersebut. Di samping itu juga, pengetahuan tentang legal, pengetahuan tentang emergency response, pengetahuan tentang orang kata operation control, betul? Communication, leadership. Benda-benda ini menambah ilmu kita, ketajaman kita, kedalaman kita dalam memahami standard tersebut. Okay, boleh? So indirectly, bila kita nak menjadi auditor, apa requirement yang kita akan refer adalah refer kepada standard requirement, kepada ISO standard yang kita refer, kepada audit criteria yang kita refer. So bila anda ada pengetahuan tentang standard tersebut, so anda akan lebih layak dan lebih bersedia untuk jadi auditor. Okay, faham maksud saya kan? Okay. So that's why tolong khatam tentang ISO 45000 standard. Tolong khatam tentang requirement of the standard. Tolong khatam requirement tentang apa dia ISO 45001. Jadi anda boleh menjadi asas sebagai keperluan audit dan keperluan audit dalaman. Okey, boleh? Kerana apa? Any audit mesti berlandaskan requirement. So asas dia untuk anda mula berjinak-jinak dengan auditing, untuk anda mula berkenalan dengan apa dia auditing, untuk anda mula praktis se-audit dalaman. So anda perlu tahu apa dia standard requirement, apa dia requirement of the auditing, dan apa dia audit criteria for the. Okay. Dan seterusnya, kalau anda nak go through much more professional, you can go for IRCA Lead Auditor course. Ingat, sebagai seorang safety practitioner, mesti ada dalam kepala otak kita. Apa dah? Kepala otak kita untuk jadi seorang consultant, untuk jadi seorang trainer, dan untuk jadi seorang auditor yang bagus. Kerana tugas kita adalah untuk menambah nilai pada orang lain. Tugas kita untuk membantu organisasi ke level yang seterusnya. Dan tugas kita untuk memastikan setiap orang yang bekerja dapat pulang ke keluarga masing-masing dengan sihat dan selamat. Okay? So maknanya apa? Setiap safety practitioner, setiap safety officer, setiap triple S, setiap mereka yang terlibat dalam safety ada peluang untuk jadi seorang auditor yang bagus.
Cuma anda tahu root dia, betul? Fahami standard tu secara berperingkat-peringkat. Fahami standard tu secara betul. Fahami standard itu sehingga anda khatam dan faham bagaimana mengaplikasikannya. Dan bila kita dah faham, dan kita akan go through bagaimana untuk menjadi seorang internal auditor dan seterusnya professional auditor. Saya sendiri pun tuan-tuan dan puan-puan bermula dengan internal auditor. Saya sendiri pun bermula dengan SHO. Tapi disebabkan orang kata pengalaman saya dalam sistem, kita terlibat dalam memahami sistem, terlibat dalam pembangunan sistem, kita terlibat dalam pengaudit dalaman of the system, dan kita dapat mengasah skill kita sebagai auditor. Okay, always remember, setiap safety practitioner ada peluang untuk jadi auditor yang bagus. Setiap safety practitioner ada peluang untuk jadi auditor yang cemerlang. Pastikan anda ada mentor, anda ada guru, ada orang yang guide anda. Pastikan anda belajar dengan betul. Dan pastikan anda belajar untuk memberi manfaat pada diri anda dan orang lain. Okay, boleh? Okay, so always remember, setiap orang daripada kita boleh jadi auditor yang bagus. Cuma kena susun perjalanan tu. Jangan sia-siakan CEP just kerana nak CEP. CEP adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anda. CEP adalah untuk menajamkan pisau kuntut anda. CEP adalah untuk menaikkan value anda di mata majikan dan di mata profession kita. Okay, boleh? Okay, jangan lupa love, share dekat situ. Dan juga jangan lupa like dekat situ banyak-banyak. So, supaya kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okay, good. So, siapa-siapa yang ada kat sini? Okay, good. Siapa yang ada kat sini bagi love sikit. Okay, bagi love, like sikit kat situ. Senyap je malam ni. Okay, good. Semoga apa yang saya kongsi malam ni bermanfaat. Ingat, setiap safety practitioner anda ada peluang untuk jadi auditor. So, rancang perjalanan hidup anda, rancang perjalanan career anda, dan tanamkan dalam hati dan kepala kita untuk kita diberi peluang untuk jadi seorang trainer, menjadi seorang consultant, dan menjadi seorang auditor, insyaAllah. Okay, so jumpa lagi. Untuk semua sekali, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay, bye. Okay, good.